Tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita teruskan pelajaran kita di siri Fahami Al-Quran dan Salat dengan mudah. Pelajaran 10A iaitu surah Al-Ikhlas. Ya, saya Dr. Muhammad Ibrahim daripada Akademi Darul Quran. Dalam pelajaran ini, selain daripada mempelajari surah Al-Ikhlas, kita juga akan mempelajari if'alu, la taf'alu, iaitu yang ini suruhan dan yang ini tidakkan, nafi. Ya, dan tips pembelajaran berkenaan dengan pengulangan. Jadi di akhir pelajaran ini, kita akan mempelajari dua perkataan baru yang disebut dalam Al-Quran sehingga hampir 432 kali. Fikir tu tuan-tuan. Dua perkataan gunakan 432 kali. Dan di akhir pelajaran ini, kita akan pelajari 26,689 perkataan yang meter kita ni sudah mula naik lagi. Ya. Jadi pengenalannya, ini adalah satu surah yang ringkas, tetapi ia sangat penting. Apabila anda membaca surat ini dalam solat, jangan kerana surah ini pendek, tetapi kerana kepentingan dan faedahnya juga. Ia adalah bersamaan dengan 1/3 dalam Al-Quran. Kita pernah mendengar yang Rasulullah menyatakan 3 kali kita baca surah Al-Ikhlas ini adalah bukan sama dengan khatam, tetapi sama pahalanya dengan dengan Al-Quran. Ia menjawab soalan utama, iaitu siapakah yang patut kita sembah dan yang layak menjadi Tuhan kita. Ya, ia adalah sunnah Nabi SAW untuk membaca surah ini bersama-sama dengan dua surah terakhir Al-Quran, sekali selepas setiap solat wajib atau surat fardu, dan 3 kali selepas solat subuh dan solat maghrib. Tuan-tuan, kita pun boleh juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW ini. Jadi kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, Qul huwallahu ahad. Yang bermaksud, katakanlah dia Allah, huwallahu ahad, yang satu atau yang esa. Kita tengok di sini, Qul bermakna katakanlah. Sebenarnya katakanlah Muhammad, dan juga katakanlah anda sekalian 350 kali dalam Al-Quran. Huwallahu, dialah Allah, huwallahu ahad atau ahadun, tapi dalam kita baca Al-Quran kita panggil ahad sahaja, ya. Ahad hanya digunakan untuk Allah. Ya. Kan hanya satu yang tunggal. Bagi orang-orang lain kita panggil wahid, satu. Tapi bagi Allah, Qul huwallahu ahad, kita gunakan hanya untuk Allah. Mesej dari sini ialah Allah adalah tunggal. 4 aspek yang membuktikan keesaannya dengan contoh, dia bersendirian. Allah Subhanahu Wa Taala dalam entitinya, dia tidak mempunyai rakan-rakan atau saudara, tiada anak atau bapa. Dia bersendirian dalam sifatnya, tiada siapa yang maha mengetahui segala yang ghaib. Tiada siapa yang dapat mendengar, membantu atau melihat dengan cara Allah lakukannya. Seterusnya, dia bersendirian dalam haknya. Sebagai contoh,
hanya beliau yang mempunyai hak untuk disembah. Dan dia bersendirian dalam kuasanya. Sebagai contoh, beliau sahaja mempunyai hak untuk menyatakan sesuatu yang sah atau menyalahi undang-undang, dibenarkan atau dilarang. Jika kita hidup dalam persekitaran yang bukan beragama Islam, kita harus menjelaskan hikmat dan kasih sayang ini kepada orang lain yang tidak tahu. Jadi ini mesej daripada Qul huwallahu ahad. Berdoa, Ya Allah, bantulah saya menyembah Engkau sahaja. Dan kita menilai pula, berapa kalikah saya telah mengikut nafsu. Menurut Al-Quran, mengikut keinginan sendiri adalah untuk menjadi seperti Tuhan. Barangkali pula saya tunduk kepada hasutan dan bisikan syaitan itu. Jadi menurut Al-Quran, mengikut syaitan adalah seperti menyembahnya. Kenapa saya mendengarnya? Kerana pengaruh rakan-rakan atau yang tidak elok, atau TV atau internet dan seterusnya. Jadi kita haruslah nilai yang mana kita harus mengikut dan menyembah Allah sahaja. Kita rancang untuk membuang perkara-perkara yang buruk dalam hidup supaya boleh menyembah Allah yang satu sahaja. Kita sebar firman Allah. Ayat ini bermula dengan kul ataupun katakanlah. Ya, jadi kita perlu menyebarkan mesej dalam Islam kepada orang-orang lain yang mempunyai kebijaksanaan dan kebaikan seperti cara Nabi SAW lakukan. Penggunaan surah ini untuk menyebarkan mesej tauhid dan ikhlas. Kita praktis menggunakannya dengan rasa, dengan doa dan nilai. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dia Allah yang satu, yang esa. Allahus samad. Allahus samad, yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon segala hajat. Allah as-samad, yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon segala hajat. Allah, dia tahu Allah, semua orang perlukan kepada Allah, kepada dia. Dia tidak memerlukan sesiapa pun. Jadi Allah As-Samad, yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon segala hajat. Mesej dari sini ialah, ingatlah semua orang memerlukannya dan dia tidak perlu sesiapa. Menyedari bahawa terdapat bilion makhluk termasuk manusia yang masih hidup kerana rahmat, kebaikan dan sokongan berterusannya. Kita boleh juga berdoa kepada Allah, Ya Allah, Engkau sendiri telah memenuhi keperluan saya di masa lalu. Jadi tolonglah terus memenuhi pada masa akan datang juga. Ya Allah, jadikanlah saya bergantung kepadamu saja dan tidak pada yang lain. Itu boleh menjadi doa kita. Praktis ya dengan rasa, doa dan nilai. Allahus Samad, iaitu Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk dan memohon segala hajat. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam maknanya tidak, dia tidak. Lan bermakna tidak akan. Lam tidak, dia tidak. Lan tidak akan. Jadi di sini lam, dia tidak beranak, ya, dan tidak diperanakkan. Lam yalid walam yulad. Lam yalid, dia tidak beranak. Lam tidak, dan lan tidak akan, ya. Satu suara aktif
suara aktif, dan satu lagi suara pasif. Ya, jadi lam yulad, lam yalid ataupun dia tidak beranak, walam yulad dan dia tidak diperanakkan. Mesej dari sini ialah ketika membaca ayat ini harus berasa bertanggungjawab untuk menyampaikan mesej ini kepada orang-orang Kristian yang percayakan bahawa Jesus adalah anak Allah. Seterusnya, mengapa kita mempunyai anak? Kerana apabila kita bosan atau merasa kesepian, anak-anak kita itu akan menghiburkan kita, menggembirakan kita. Apabila kita sudah tua, mereka menjaga kita. Apabila kita mati, mereka meneruskan rancangan dan cita-cita kita. Allah adalah bebas dari segala kelemahan dan keperluan ini. Ini mesej daripada lam yalid walam yulad. Praktis dengan rasa, doa dan nilai. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tiada siapa baginya menyamai sesiapa pun. Maknanya tiada sesiapa yang boleh menyamainya. Ya, walam yakullahu kufuwan, menyamai, ahad juga bermakna sesiapa, ya. Walam yakul, dan tidak adalah, dan tiada siapa, dan tidak adalah yakul lahu, kita dah tahu, baginya, lahu, lahum, laka, lakum, li, lana, laha. Kita tahu tadi, baginya atau dengannya. Walam, dan tiada siapa dengannya menyamai, kufuan, setanding atau setara. Kufuan, ya, ahad. Ini satu digunakan hanya untuk Allah ataupun digunakan secara negatif. Ahadun, ya, ahadun, walam yakul lahu kufuwan ahadun, sesiapa. Mesej dari sini ialah tiada orang yang sama, setara atau setanding dengan Allah dalam entitinya, sifatnya, hak-hak dan kuasanya. Cuba bayangkan luasnya alam semesta ini, berbilion-bilion tahun cahaya lebarnya, dan tidak ada yang ada melainkan Allah pencipta yang satu. Berdoalah, ya Allah, bantulah saya membangunkan iman yang kukuh dengan hanya Engkau yang cukup untuk saya dalam semua hal kehidupan. Menilai, adakah saya ingat aspek ini ketika saya bersama orang-orang yang berkuasa? Adakah ada orang yang saya takut? Ataupun adakah saya mengharapkan kebaikan daripada orang lain? Ya, jadi kita baca dengan rasa, doa dan nilai. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tiada sesiapa dengannya yang menyamai. Tidak ada sesiapa yang boleh ataupun yang menyamainya. Ini ada surat dalam suratul Al-Ikhlas. Ada suatu cerita, iaitu sahabat Nabi selalu membaca surah Al-Ikhlas yang diikuti oleh beberapa surah lain di setiap rakaat solat. Apabila Nabi bertanya kepada tentang perkara ini, katanya, saya sangat sukakan surah ini. Nabi berkata, cinta awak kepada surah ini telah membuat anda memasuki jannah. Bagaimana kita boleh menghadirkan rasa cinta pada surah ini? Di sini terdapat satu petua. Jika ada orang yang biasa dan anda mempunyai saudara mara yang sangat rapat atau rakan yang merupakan seorang ahli sukan yang cemerlang atau pemimpin, tidakkah anda akan merasa bahagia menyebut namanya? Jadi apabila anda memperkenalkan diri anda kepada orang-orang baru, marilah kita menggunakan hujah ini, iaitu
Inilah yang merupakan orang ataupun suatu entiti yang menjadikan saya, yang menjaga saya, yang mengembangkan saya dan seterusnya. Jadi kita haruslah bersyukur kepadanya senantiasa. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat dan juga suka melihat siri video ini, silalah tekan butang like, share, kongsi dengan kawan-kawan, dan seterusnya butang loceng dan all. Terima kasih.